Dan kapayan gagak selalu dan nam kau kepala dan kau tengam dan buat dan Sejak zaman dahulu, tanah Borneo digeruni kuasa asing kerana tradisi suku aslinya yang menggerunkan. Tradisi ini dinamakan adat ngayau yang diamalkan beberapa suku Dayak terutamanya rumpun Dayak Iban. Tradisi ngayau di dalam adat Iban bersangkut paut dengan adat ketika berakhirnya adat perkabungan. Maka kepada musuh diperlukan untuk menyempurnakan ritual tersebut. Tradisi ngayau juga dipicu kerana perebutan wilayah antara puak dan suku Dayak itu sendiri. Kerana itu, kawasan tengah Borneo yang dihuni suku Dayak Iban ini tidak pernah terjangkau oleh mana-mana kuasa asing hinggalah kedatangan Raja Putih ke bumi Sarawak. Kekuatan Dayak Iban tercatat di dalam sejarah bangsa Eropah. Di dalam buku History of Sarawak Under Its to White Rajah tahun 1839 yang ditulis S. Baringgold, bahawa ada 3 suku Iban yang paling kuat dan bebas dari kuasa asing adalah suku Strang, suku Seribas dan Kanoit yang telah melahirkan ramai pahlawan yang hebat di Sarawak. Pada tahun 1841, Sir James Brooke, iaitu seorang pelayar Inggeris dari England telah menjadi Raja Putih di Sarawak atas penyerahan wilayah jajahan oleh pembesar Brunei kerana James Brooke berjaya mematahkan pemberontakan di Sarawak oleh penduduk tempatan. Sarawak pada masa itu merupakan hanya satu wilayah kecil, iaitu kawasan Kuching sahaja. Ketika James Brooke menjadi raja, beliau telah meluaskan kawasan jajahan hinggalah ke kawasan orang Iban di Seribas dan Strang sebelum Raja Putih meluaskan lagi empayar hingga ke utara. Kedatangan James Brooke telah menimbulkan kemarahan orang-orang Iban di Sungai Strang dan Saribas. Ini kerana Raja Putih telah cuba untuk memperkenalkan undang-undang baharu dan mencampuri adat istiadat orang asal. Oleh itu, salah seorang pemimpin Iban yang terkenal adalah Rentap atau nama sebenarnya Li Bau Anak Ningkan. Beliau merupakan seorang pemimpin Iban di kawasan Strang dan Saribas telah bangkit melawan penjajahan Raja Brooke. Pertempuran pertama Rentap dengan Raja Putih berlaku di Strang pada bulan Ogos tahun 1844. Berlaku di Sungai Peris Strang yang melibatkan ribuan tentera raja dan ratusan perahu yang digunakan pasukan raja untuk menyerang kubu Rentap. Pada perang ini, Rentap berjaya mengalahkan orang Inggeris. Akibatnya ketua kumpulan tentera Brooke iaitu Stuart dan Dato' Patinggi Ali dan 29 yang lain telah terkorban ketika cuba menyerang kubu Rentap di kerangan Peris ini. Kerana itu, James Brooke telah menuduh Rentap dan orang Iban di Seribas dan Strang sebagai lanon. Pada tahun 1849, Brooke telah kembali membawa angkatan lebih besar untuk menyerang Strang dan Saribas. James Brooke telah meminta bantuan dari armada terbesar tentera laut di Raja British untuk membantu melawan orang Iban dengan tuduhan menghapuskan lanon. 3 kapal telah digunakan iaitu Royalist dan iringi kapal Nemesis dan Rani yang diketuai Kapten Henry Keppel serta 80 kapal perang lain untuk mengalahkan pasukan Rentap. Pada tahun 1849, telah tercetusnya perang angkatan laut terbesar pernah dicatatkan di bumi Borneo di antara Raja Brooke dibantu tentera laut di Raja British, dan ribuan pahlawan tempatan yang terdiri dari orang Iban sendiri, melawan pasukan Rentap dan Linggih Mali Lebu. Pasukan Rentap dan Linggih Mali Lebu telah dikepung dari segala arah oleh pasukan Inggeris menyebabkan ramai pengikut Linggih dan Rentap yang cedera. Kerana itu mereka telah mengundurkan diri jauh ke dalam hutan. Kekalahan pasukan Rentap dan Linggih ini adalah disebabkan pasukan Inggeris telah mendapat sokongan dari orang Iban sendiri yang menyokong pemerintahan Brooke. Pada akhir tahun 1849, Raja Brooke telah membina sebuah kubu di Lingga yang dinamakan Fort James, yang menjadi persimpangan Sungai Strang dan Sungai Lupar. Pembinaan kubu tersebut tidak disenangi penduduk Strang kerana menghalang laluan mereka ke bahagian bawah Sungai Lupar dan ke Laut Cina Selatan. Mereka percaya pembinaan kubu tersebut juga
bertujuan menghalang kerjasama Rentap dengan sekutu rapatnya Linggir Mari Lebuh dan Aji di kawasan Saribas dan pesisir pantai. Pada tahun 1852, Raja Brooke membina satu lagi kubu di Linggir untuk menghalang Rentap dari mengganggu pengikutnya sekitar bahagian hilir Sungai Batang Lupar. Ini telah menaikkan kemarahan Rentap sehingga memutuskan menyerang orang Inggeris di Linggir. Brooke kemudian menghantar pesanan kepada Rentap di ulu Sungai Skrang, mengajaknya keluar dan berjumpanya di Fort James untuk mengadakan rundingan damai, namun Rentap enggan. Setahun kemudian, pengikut Brooke diserang hendap di Lintang Batang, 3 km dari Nanga Skrang, dan pengikut Rentap berjaya menenggelamkan bot penjajah dan membunuh seorang pegawai Inggeris, Alan Lee, yang bertanggungjawab mengukuhkan pasukan penjajah di Linggir. Pada bulan Ogos 1845, tentera Brooke yang berjumlah 7,000 orang, menyerang kubu Rentap di Sungai Lang dan membakar rumah Panjang. Ini telah memaksa Rentap dan pengikutnya berundur ke Bukit Sadok dan membina sebuah kubu di atas puncak Bukit Sadok yang curam. Untuk mengalahkan Rentap, Raja Brooke dan pasukannya telah melakukan beberapa serangan ke kubu Rentap di Bukit Sadok. Pada tahun 1857, Raja Brooke telah melancarkan serangan pertama ke kubu Rentap di Bukit Sadok, dengan kekuatan 4,000 askar dilengkapi senjata dan meriam. Namun, pasukan Raja telah mengalami kekalahan teruk dan memaksa mereka berundur. Pada tahun 1858, Tuan Muda Charles Brooke telah menyerang Bukit Sadok dengan membawa senjata 6-pounder gun yang lebih besar, namun berjaya dipatahkan Rentap dan dibalas dengan sumpitan beracun yang memaksa pasukan Raja berundur sekali lagi. Pada bulan September tahun 1868, Raja sekali lagi telah melancarkan serangan ketiga ke Bukit Sadok. Kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Pada serangan kali ini, Raja telah menggunakan meriam terbesar yang dinamakan Bujang Sadok, manakala pasukan Rentap bertahan dengan meriam yang dinamakan Bujang Timpang Berang. Setelah serangan bertali arus, akhirnya askar Raja berjaya menawan kubu Rentap dan memaksa Rentap dan pengikutnya mengundur diri. Kekalahan Rentap di Bukit Sadok kerana banyak orang kanannya yang telah membelot dan menyokong Raja. Rentap dan pengikutnya berundur ke Bukit Lanjak, Skrang sehingga Entabai, Kanowit dan Julau. Rentap yang enggan menyerah kalah masih meneruskan perjuangan hinggalah beliau meninggal dunia akibat sakit tua dan dikebumikan di Bukit Sibau pada tahun 1870. Rentap merupakan pahlawan Iban yang menjadi legenda Sarawak. Seperti kata-kata Rentap yang paling terkenal adalah Agi Hidup Agi Ngelaban. Dan setelah kematian Rentap, telah bangkit banyak pahlawan Iban yang lain yang telah mewarnai sejarah bumi Sarawak suatu masa dahulu. Terima kasih kerana menonton, jangan lupa like dan subscribe.